Halo, bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya. Oke, salam PKP semua. Bagi pelajar yang tak mau ketinggalan belajar di musim cuti yang panjang ini, boleh subscribe saya punya channel. Saya akan release beberapa video setiap hari untuk membantu pelajar-pelajar yang menduduki SPM 2020. Oke. So, ini ada di antara kawan kamu yang bertanya soalan ini, bagaimana nak jawab soalan ini. Oke. So, untuk tidak buang masa, kita teruskan dengan soalan. Rajah 6, oke, kita tengok ini ada rajah. Rajah 6 menunjukkan graf laju lawan masa. Ini yang sangat penting lah. Yang sangat penting ialah nama graf itu. Kita hanya ada dua, laju lawan masa atau jarak lawan masa. Laju dengan jarak. Kedua-duanya melawan masa. Bagi pergerakan zarah E dan zarah F. Ini soalan ini sedikit istimewa sebab dia kongsikan dua graf pada satu gambar rajah yang sama. Okay? Ini graf satu ini ialah mewakili pergerakan zarah E. Okay? Manakala ini ialah pergerakan zarah. Ada dua. So, kalau suka sangat, boleh pisahkan. Okay? Pisahkan. Masing-masing dalam tempoh 20 saat dan 26 saat. Kalau kita tengok yang hijau itu 26 saat. Yang merah itu ialah 20 saat. JKLM wakil E, PQ ialah F. Okay? So, soalan yang pertama ini soalan yang sangat senang. Soalan ini minta laju seragam. Laju seragam. Soalan ini ada dua jenis. Laju ataupun ditanya tempo. Soalannya akan tambah tempo. Laju dengan tempo laju seragam. Kalau laju seragam jawapannya ambil ini je. Laju, nampak tak? Laju. So, inilah laju seragam. Di sini. Mengalami laju seragam dari saat ke-8 hingga saat ke-14. Kalau ditanya tempo, 6 saat ke-8 hingga ke-14 ini selama 6 saat. Untuk jawapan ini ialah 24 meter sesaat. Okay? Itulah sebab tadi saya katakan ini terlalulah senang. Okay. Kita pergi kepada soalan B. Soalan B berbunyi begini. Hitung kadar perubahan laju dalam meter sesaat zarah E dalam 12 saat yang terakhir. Okay, kita jangan terganggu dengan zarah F sebab soalan nak E. E hanya ada 3 keadaan. 8 saat pertama. Pertengahan ini kita tak cakap biasanya. Tak ada soalan cakap. 6 saat pertengahan. Okay, tak ada. Dan 12 saat terakhir. 8 dimaksudkan ialah 0 hingga 8. Pergerakannya 8 saat pertama dan pergerakannya 12 saat yang terakhir. Okay. Bila soalan cakap laju, cakap je laju, maksudnya ialah kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju, nama lainnya ialah pecutan ataupun dalam graf, nama lain kadar perubahan laju pecutan. Dalam graf, ianya disebut kecerunan. Benda yang mewakili kadar perubahan laju ialah kecerunan graf ini. L ke M. Okay. Kita aplikasikan bab tingkatan 4. Pakai rumus kecerunan 14 dan 24 dan 26 dan sifar. Kecerunan ialah iaitu kita cakap kecerunan, tapi di soalan dia disebut kadar perubahan laju. Benda yang sama. 24 tolak dengan sifar bahagi 14 tolak 26. Bagi yang tak tahu ialah kecerunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1.
So, kalau masih juga tak tahu, kita label aja lah. Ini suka hati label. Saya mulakan ini dengan 2 lah. X2, Y2. X1, Y1. Apa 1, apa 2 ini? Ini ialah titik pertama. Ini kita anggap ini titik pertama, ini titik kedua. So, X ini sebagai X dari titik kedua, ini X dari titik pertama, X1. Y1, Y2. Nah, itu maksud dia. Oke, terus tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 2 meter sesaat. Oke, naik A dan B ini adalah merupakan soalan bonus. Soalan bonus. C juga sangat senang, tidak hampir lambat ini sebenarnya. Soalan C, soalan cakap apa? Diberi jarak yang dilalui oleh zarah I dan zarah F adalah sama. Jarak dalam graf ianya ialah luas. Maksudnya, kalau kita nak tahu jarak zarah I, kita kena tengok bentuk graf zarah I. Bentuk graf zarah I ialah ini. Nah, inilah zarah I. Ini zarah I. Nampak? So, zarah ini, bentuk ini kita perlu potong supaya kita dapat satu bentuk yang kita kenal. Terus potong macam ini, terus kita ada 2 bentuk. Kedua-duanya trapezium. Ada banyak cara potong. Boleh potong macam-macam. Tapi ini yang paling memadai untuk soal ini. Kita tukar jadi trapezium. Lepas trapezium, kita label. Ini sini tak tahu. Sana V. Kita letaklah V. Ini ke sini 24. 24. Ini ke sini 6. Ini ke sini 8. Oke, 8. Oke. Yang ini tolaklah 26, tolak 8 ialah 18. Cikgu, kenapa tolak? Sudah. Kalau soalan itu ditanya, memang suka nak jawab lah kenapa tolak. Tolak sebab kita nak tahu jarak dari sini ke sini. Oke? Kalau tak nak tolak, kira lah. 8 hingga 9, 9 hingga 10, kira sampai 26. Ada berapa? 18. Oke, so luas dia. Luas zarah I. Luas itu maksudnya jarak. Oke, kita tulis jarak. J, saya pakai J sebagai jarak. Jarak untuk zarah I sama dengan 1/2. Dua sisi yang selari. Untuk case yang warna hijau ini, sisi selari ditambah. Kita tambahkan. Darab dengan 8. Darab dengan sisi yang tegak. Sisi yang condong tak digunakan. Tambah dengan yang satu lagi ini. 1/2. Dua sisi yang selari. 6. Tambah dengan 18. Darab dengan 24. Oke. So, ini kita selesaikan. Potong tinggal 4 darab. So kita ada 4V tambah 24 darab 4. Tekanlah kalkulator. Tekan dapat 96. Potong ini 12. 6 tambah 18 24. 24 kita ambil kalkulator. Kita ambil kalkulator. Kalkulator. Ambilkan 24 darab 12. Kita akan dapat 288. Tambah dengan 96, jawapannya 384.
So, kita ada 4V tambah 384. Okay? Itu untuk zarah E. Untuk F pula, kalau kita tengok F, bentuk F ialah segitiga. Ini F. Sangat senang. Dan tak ada yang tersembunyi untuk F. Ini F. Ini zarah F. Kita ada 20 dan kita ada 40. Jarak yang dilalui oleh zarah F ialah 1/2 darab 20. 1/2 darab 20 darab 40. Jawapannya 400. Soalan cakap, jarak dia sama-sama lah. So, kalau sama-sama lah, tak ada apa mau cakap, kita samakanlah. 4V tambah 384 adalah sama dengan 400. Bawa sebelah jadi tolak. Tinggal 16. Bahagi 4 tinggal B. Bahagi 4 tinggal 4. So, V ialah 4. Okey, itu saja.